selamat pagi. Anda sedang menonton Awan Pagi bersama saya Naila Huda bersiaran secara langsung dari rumah dan saya juga bersama Gigi Ahmad yang berada di studio di Bukit Kewangan. Dan sebelum kita mulakan topik kita hari ini, berita yang baru saja kami terima berhubung dengan henti tugas loji rawatan air Sungai Selangor fasa 1, 2, 3 dan rantau panjang berikutan pencemaran sumber air mentah dan pemakluman tersebut baru saja dikeluarkan Air Selangor pada 7.30 pagi tadi yang katanya dikesan di Sungai Selangor pada jam 2 pagi 19 Oktober baru saja beberapa jam lalu dan proses pencairan dan flushing bahan pencemaran terdapat dalam Sungai Selangor. Susulan itu tindakan segera telah pun dilakukan dan Lembaga Urus Air Selangor telah pun melepaskan air mentah melalui operasi pengepaman kolam KL Larut dan sehingga jam 6.30 pagi ini pencemaran masih lagi dikesan di Sungai Selangor pada tahap 1 ton iaitu kadar pencemaran itu adalah pengukurannya dan henti tugas keempat-empat loji ini menyebabkan gangguan bekalan air tidak berjadual melibatkan 1,196,457 akaun merangkumi 1,292 kawasan di wilayah Kuala Lumpur, Petaling, Kelang Shah Alam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan Kuala Langat. Dan kami akan memaklumkan lebih lanjut perkara tersebut, apa maklumat yang anda perlu tahu sehingga bila kami akan bawakan di astroawani.com dan juga di media sosial. Sekali lagi, isu pencemaran air ini masih lagi berlaku dan dalam masa yang sama baru saja beberapa hari lepas kita menyaksikan insiden paip pecah juga menyebabkan gangguan bekalan air pada loji rawatan air Sungai Selangor dan sangat tepat pada isu kita pagi ini, Gigi. Kita akan menceritakan sempena Hari Alam Sekitar, Gigi. Ya, betul tu. Kalau kita tengok, Naila, alam sekitar serta flora dan fauna ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia dan tanpa alam sekitar yang bersih dan sihat, mana mungkin manusia dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Tapi bagaimanapun, dengan proses kehidupan dan teknologi yang dibangunkan manusia kini, ia seringkali dilihat mengganggu kehidupan alam. Kita dapat lihat adanya pencemaran air berlaku, kerapnya banjir kilat, malah kita pun setiap tahun turut dilanda jerebu. Jadi sebenarnya pendidikan itu penting dalam mengajar anak-anak yang masih kecil. Kita juga perlu mengingatkan mereka yang sudah dewasa akan kepentingan menjaga, memelihara dan menghargai alam sekitar yang bersih itu. Dan seperti Naila katakan, hari ini bersempena dengan Hari Alam Sekitar Negara yang disambut setiap tahun dari 21 hingga 27 Oktober. Kami di Astro Awani ingin mengambil pendekatan ini untuk bersama-sama menjadi medium menyampaikan peringatan untuk kita terus menjaga alam sekitar dan bersama-sama kami hari ini adalah orang yang sangat tepat untuk membincangkan mengenainya, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Datuk, boleh Datuk terangkan dengan lebih lanjut mengenai sambutan Hari Alam Sekitar Negara 2020 ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Naila dan Gigi. Hari Alam Sekitar Negara biasanya disambut pada dan pada tahun ini kita memilih tema Alam Sekitar Tanggungjawab Bersama. Dan untuk untuk tahun ini disebabkan oleh tarikh dan disebabkan oleh SOP dan sebagainya, kita telah memutuskan untuk menyambut pada 23 Oktober 2020 di Kelantan. Dan perkara yang nak disampaikan di sini, mesejnya ialah alam sekitar tanggungjawab bersama. Bukan tanggungjawab syarikat air, bukan tanggungjawab Jabatan Alam Sekitar sahaja, bukan tanggungjawab pihak berkuasa tempatan, tapi tanggungjawab bersama yang harus kita pikul untuk sama-sama kita galas. Baik, Datuk, dengan tema yang diangkat itu, apa objektif yang cuba dicapai Kementerian menerusi sambutan Hari Alam Sekitar tahun ini? Objektif kita adalah memahamkan masyarakat bahawa untuk memastikan alam sekitar berada pada peringkat yang terbaik dari segi kelestarian, kita perlu tanggungjawab bersama. Tanggungjawab bersama maknanya tidak ada pihak yang melepas tangan menyerahkan tanggungjawab untuk melestarikan alam sekitar kepada pihak lain. Tanggungjawab tersebut. Contoh yang saya selalu berikan ialah kalaulah di rumah kita menggunakan tangki septik, rumah-rumah lama biasa menggunakan tangki septik, pastikan tangki septik tersebut dikosongkan setiap 2 tahun sekurang-kurangnya. Kenapa perlu dikurangkan? Kalaulah tangki septik tersebut tidak dikurangkan,
air yang kita hasilkan daripada bilik air kita, daripada toilet kita akan terus masuk ke longkang, longkang masuk ke sungai, sungai kita akan tercemar. Banyak pihak mengatakan bahawa saya dah lama tak berbuat demikian, apa yang perlu saya buat? Ya, ini yang penting. Soalan ini menunjukkan kita bertanggungjawab. Kalau kita tak pernah berfikir, maknanya kita tak bertanggungjawab. Dan kita mesti tahu juga bahawa pencemaran itu disebabkan oleh cumulative resources yang masuk dalam sungai. Maknanya banyak sumber-sumber yang ada sehingga sungai tercemar. Kalaulah sedikit punca pencemaran, sungai tersebut sukar untuk dicemarkannya. Dan tanggungjawab kita dengan objektif yang jelas, dan kita ada 4 mesej yang praktikal. Mesej yang pertama ialah kita nak ada pengumpulan e-waste, mendidik dan menggalak masyarakat untuk menghantar buangan elektrik dan elektronik yang ada di rumah kita, bateri, telefon lama, wire komputer yang lama, peti sejuk kita, televisyen lama yang kita tak tahu mana nak buang, dan sebahagian masyarakat kita ni je buang depan rumah aja ataupun letak di tempat-tempat yang kononnya ada orang akan mengangkut. Untuk tujuan tersebut kita telah ada aktiviti sepanjang bulan ni secara intensif untuk pengumpulan e-waste. Mereka yang nak menganjurkan majlis di masjid ke ataupun di balai raya ataupun di mana saja boleh hubungi pihak Jabatan Alam Sekitar. Kita akan pastikan ada beberapa perkara yang perlu dibuat dan ada pihak yang akan mengutip e-waste tersebut dalam keadaan yang banyaklah, insya-Allah. Yang kedua ialah kempen hindari penggunaan plastik sekali guna, dan ini sangat penting sebab pada tahun 2040 kalau penggunaan plastik dia ada ni diteruskan, di laut kita nanti lebih banyak plastik dan sampah sarap berbanding dengan ikan. Dan ini sangat menakutkan kita. Sebab itu kita galakkan penggunaan plastik sekali guna itu dikurangkan atau sekurang-kurangnya dihapuskan. Ketiga ialah kempen penghijauan bumi dan penanam pokok. Ini sekali dengan apa yang disarankan oleh Perdana Menteri, kita pada mesyuarat Majlis Tanah dan Majlis Tanah Negara pada 8 September yang lalu untuk mensasarkan penanaman 100 juta pokok. Jadi pokok ini sangat penting. Pokok ini bukan sahaja mewarnakan alam kita ini lebih hijau, tetapi pada masa yang sama menjerap karbon dioksida yang kita hasilkan menerusi pembakaran bahan api fosil melalui kenderaan kita dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah program denai, keempat program denai sungai kebangsaan. Nah, ini sangat penting. Banyak pihak bertanya bagaimana kita nak mencegah pencemaran. Ada banyak cara, tetapi kita telah melaksanakan hampir ke semua cara tersebut, kecuali menggerakkan masyarakat untuk sama-sama bertanggungjawab melestarikan alam sekitar dan sungai. Jadi dengan adanya denai sungai sepanjang sungai utama kita, di mana kita ada sumber air untuk dijadikan bekalan air, kita akan bina denai, dan kita telah bina denai di Kelantan semasa pelancaran Hari Alam Sekitar Negara. Nanti kita akan melancarkan sebuah denai berhampiran dengan kampus USM di Kubang Krian. Tapi apa yang saya sebutkan, dengan adanya denai ini masyarakat akan lebih rapat dengan sungai. Masyarakat ambil tahu apa benda yang berlaku di tepi sungai. Dan mereka yang berhasrat untuk mencemarkan sungai, sama ada secara intentional, berniat demikian, atau sebaliknya, mereka akan diawasi dan ada pihak yang akan maklumkan pada pihak berkuasa. Ada pihak yang akan mencegah hal tersebut daripada berleluasa. Ya. Datuk, saya ingin terus menyentuh mengenai isu pencemaran sungai ini, pencemaran air. Kalau kita dapat bacakan perkembangan terkini yang dibawakan oleh Naila tadi, isu seperti pencemaran air ini masih membelenggu negara, Datuk, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan bekalan air untuk ribuan penduduk di merata tempat. Dan adakah kita perlukan tindakan undang yang lebih tegas terhadap jenayah alam sekitar? Kementerian juga kita lihat ada menubuhkan pasukan elit untuk menangani kes-kes ini. Boleh Datuk kongsikan? Ya, penubuhan unit cegah jenayah alam sekitar telah dilaksanakan pada 1 hari bulan Oktober secara pentadbiran. Maknanya kita dari segi perjawatan masih belum ada waran perjawatan dan sebagainya. Tapi kita menggunakan resources, sumber yang ada untuk bekerjasama dengan PDRM, Jabatan Alam Sekitar, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Jabatan Bayu Keselamatan dan pelbagai pihak untuk memastikan hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran secara terancang dapat diatasi secara kaedah yang berbeza. Saya nak sebutkan juga, ya, Daila,
isu pencemaran sungai ini banyak pihak tidak mengetahui bahawa mereka mencemarkan sungai. Saya buat posting dalam Facebook pribadi saya hari ini tentang anda mencemarkan sungai. Jadi banyak orang tak tahu mencemarkan sungai ini sangat mudah. Lebih mudah daripada apa yang kita fikirkan. Kita membiarkan sahaja sampah di depan premis kita, di rumah kita dan sebagainya. Sampah itu kalaulah tak dikutip akan masuk dalam longkang ketika hujan. Ketika hujan akan dialirkan ke anak sungai. Akhirnya akan berakhir di sungai. Itu kalaulah sampah. Bagaimana pula dengan minyak yang ada? Minyak daripada bengkel, motor dan seumpamanya. Dan saya telah berbincang dengan banyak pihak, termasuk mereka yang didakwa mencemarkan alam sekitar. Dan apabila ditanya, mereka jawapannya mudah saja, iaitu saya hanya membasuh premis saya hanya membasuh kedai saya hanya membasuh kilang saya hanya membasuh ladang ternakan saya. Soalnya apabila selepas dibasuh, air tersebut dialirkan ke dalam longkang. Longkang dialirkanlah anak sungai. Anak sungai akhirnya berakhir di dalam sungai di mana kita jadikan sebagai sumber air. Dan perkara ini harus dipahami oleh semua pihak bahawa membasuh hal yang boleh mencemarkan sungai itu adalah satu kesalahan. Dan kita akan tindak sangat tegas selepas ini. Dan sekarang pun kita tindak sangat tegas untuk pastikan perkara ini tak berleluasa. Tapi saya ingin ingatkan pihak yang biasa melaksanakan perkara ini bahawa cukuplah tu, ya. Jadi saya akan dan dengan apa unit cegah jenayah alam sekitar ini kita sangat tegas, ya, dan mereka yang didakwa itu akan dikenakan pelbagai tindakan yang berkaitan. Ya, Dato' Sri mungkin boleh memperincikan atau menjelaskan lebih lanjut apa contoh tindakan yang lebih tegas itu yang akan dikenakan terhadap pihak industri, kerana itu yang orang ramai ingin tahu. Kita lihat isu pencemaran ini sering berlaku dan Datuk Sri cakap tadi ramai pihak yang tak tahu mereka sendiri bertanggungjawab atas isu-isu pencemaran. Jadi mungkin apa tindakan yang contoh idea? Ya, tindakan yang pertama ialah dari segi perundangan di bawah akta-akta yang berkaitan, akta kualiti alam sekeliling. Kita akan tindak akta ini dalam sidang, insya-Allah. Kalau sidang akan datang ni, kertas pindaan akan dikemukakan dan antaranya ialah tindakan dari segi denda kepada kesalahan-kesalahan yang ada tu. Jadi sekarang ni 500,000 kita bercadang untuk menaikkan kepada yang lebih tinggi lagi lah. Saya tak boleh nak bercakap di sini sebab belum dibahaskan di peringkat kabinet, tapi sangat-sangat tinggi, ya. Dan begitu juga dengan penjara yang akan dikenakan. Itu kalau sabit kesalahan. Yang kedua ialah kita juga akan pastikan akta yang berkaitan dalam badan ataupun agensi tertentu, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Begitu juga dengan di peringkat negeri, kita sedang bekerjasama dengan pelbagai kerajaan negeri untuk pastikan enactment yang ada di pelbagai negeri itu diperteguhkan lagi dengan denda yang lebih tinggi dengan itu. Jadi saya fikir itu dari segi perundangan. Tetapi yang sangat penting yang saya nak jelaskan di sini ialah dari segi bekalan air, sistem bekalan air kita juga harus dimantapkan. Contohnya ketika berlaku di Sungai Semenyih pencemaran yang lalu, kita dapati Semenyih 2, loji ada 2 di Semenyih itu, satu Semenyih 1, Semenyih 2. Semenyih 1 tu mendapat air langsung daripada Sungai Semenyih dan itu tidak dapat kita bantu kerana kalaulah tercemar sumber air maka tercemarlah atas tutuplah loji tersebut. Tetapi loji 2 kita mendapat air daripada taps Sungai Langat yang ada di pinggir sungai. Taps maknanya takungan air pinggir sungai. Jadi bagi mereka yang dapat air daripada loji Semenyih 2, ketika itu tak ada gangguan bekalan air sebab kita ada takungan air. Jadi dengan secara tak langsung kita perlu ada banyak takungan air di pinggir sungai berhampiran dengan loji, bukannya di hulu. Di hulu tu maknanya ada empangan. Empangan pun kadang-kadang 24 km daripada muka sauk di mana kita ambil air tersebut. Jadi berlaku pencemaran juga di situ. Tapi apabila kita ada takungan air pinggir sungai, itu mengurangkan risiko adanya gangguan bekalan air. Jadi kita telah berusahakan supaya mudah-mudahan dapat dijadikan salah satu daripada komponen yang akan dibiayai menerusi bajet 2021 nantilah, ya, untuk Sungai Selangor dan Sungai Semenyih.
Ya, Datuk, kalau kita melihat dari segi solusinya juga, Datuk, kita tidak mahu perkara ini berlaku dan berlaku lagi. Dan dari segi solusi, adakah sekarang ini memang wujud agensi tertentu untuk menguruskan sisa-sisa ini daripada premis-premis, mungkin kedai-kedai motor itu, adakah agensi khas menguruskan sisa toksik daripada mereka ini, Datuk? Isunya bukannya daripada premis yang dilesenkan. Isunya ialah premis yang tak ada berlesen. Ya, itu isunya. Sebahagian besar daripada masalah yang kita dapati sekarang ni adalah daripada premis-premis yang luar dari segi daripada pemantauan kita kerana wujudan mereka ini tidak dilesenkan. Satu. Yang keduanya, memang ada syarikat-syarikat yang mengambil sisa-sisa yang ada itu, kutip sisa-sisa bawa satu tempat yang untuk dilupuskan. Hakikatnya mereka yang tidak berlesen ini, kewujudan perniagaan mereka pun tidak dilesenkan, apatah lagi untuk comply, untuk mematuhi syarat-syarat lesenan ataupun perkara yang kita anggap sebagai penting kepada dalam sekitar. Jadi itu dari segi regulatory yang saya sebutkan. Tetapi dari segi sistem bekalan air, kita perlu banyakkan taps. Kalaulah taps berlaku, taps ni boleh menampung air sampai 15 hari, 20 hari. Kalau pencemaran berlaku dalam masa 20 hari, tak ada masalah. Ya? Sebab itu. Taps yang kita ada di Sungai Labu itu 3 bulan. Kalaulah apa berlaku di Sungai Labu, KLIA itu akan tetap dapat air selama 3 bulan. Jadi itu yang kita nak laksanakan. Dan yang juga penting, selain daripada taps, kita perlu ada banyak takungan air terawat di dalam sistem. Ini tidak ada. Kedua-dua konsep ini apa yang kita sebutkan sebagai reserve margin. Reserve margin maknanya kita punya keupayaan untuk membekalkan air mengatasi daripada permintaan. Keupayaan membekal itu katalah lebih tinggi 20%, 30%. Contohnya di Pulau Pinang, hampir 30% keupayaan membekalkan air ataupun reserve margin. Jadi tidak berlaku, jarang kita dengar di Pulau Pinang berlaku catuan air, walaupun kerap berlaku pencemaran, kerap berlaku air tak cukup disebabkan oleh kekeringan musim panas dan seumpamanya. So itu yang konsep yang kita nak buat. Tapi saya ingin ingatkan bahawa perkara ni bukan boleh berlaku dalam masa 2-3 bulan ya. Perkara ni kalau nak buat satu tap tu mungkin memerlukan 3 tahun. Nak buat takungan air terawat itu juga mengambil masa yang banyak. Jadi untuk persiapan kita dalam tempoh terdekat ni, kita perlukan lebih banyak denai sungai sepanjang sungai-sungai utama kita supaya masyarakat turut membantu memantau sungai dan faham bahawa pencemaran sungai ini adalah tanggungjawab bersama. Datuk Sri tadi ada sebut sedikit tentang komponen dalam belanjawan 2021 dan kalau boleh kita nak dapat tahu sedikit apa yang mungkin diutamakan oleh kementerian menjelang pembentangan belanjawan 2021 bulan depan, apa yang boleh kita jangkakan dengan isu-isu alam sekitar dalam belanjawan ini, Datuk Sri? Saya tak boleh mendahului kerajaan sebab benda itu belum diputuskan di peringkat kabinet ya. Jadi saya fikir saya dah menggambarkan tadi bahawa takungan air pinggir sungai itu satu perkara yang sangat kita beri keutamaan. Baik, dan sebelum kita berpisah, kita nak tahu juga apa pesanan Datuk Sri kepada penonton Astro Awani berhubung dengan sebenar Hari Alam Sekitar ini dan juga maklumat lebih lanjut berhubung dengan sambutan ini, apa tema dan apa message yang ingin Datuk Sri sampaikan sebenarnya dengan sambutan ini? Tema kita ialah alam sekitar tanggungjawab bersama, bukan tanggungjawab Kementerian Alam Sekitar dan Air sahaja. Semua pihak bertanggungjawab memastikan alam sekitar kita berada dalam kualiti yang baik. Jadi sama-samalah kita menghayati konsep tersebut. Untuk tahun ini kita memberikan 4 penekanan. Penekanan yang pertama, pengumpulan e-waste. E-waste ini sangat penting sebab ini adalah sumber kekayaan pada masa yang sama, sumber masalah. Ya, jadi kita pastikan e-waste ini dapat dikumpulkan. Pihak yang ingin menganjurkan pengumpulan e-waste diharap dapat menghubungi pihak kementerian, email dan Facebook ataupun tweet saja kementerian, kita akan insyaAllah akan beri respon. Jadi ada pusat pengumpulan, masyarakat sekitar bawa e-waste. E-waste ini termasuklah refrigerator, kita punya televisyen lama, komputer lama, wire-wire lama kita dan seumpamanya. Yang kedua ialah kempen hindari penggunaan plastik sekali guna. Ya, jadi kita belilah bekas yang lebih tahan lama ke mana-mana kita bawa dalam beg kita, dalam poket kita.
dan kita elakkan daripada penggunaan plastik sekali guna. Yang ketiga, kempen penghijauan bumi dan penanam pokok. Jadi tanam pokok ya di mana-mana, di dalam pejabat, di luar pejabat, di rumah kita, di sepanjang sungai dan seumpamanya. Kita nak tanam 100 juta pokok dalam tempoh 4 tahun hingga 2024 sebagaimana diumumkan oleh Perdana Menteri dalam Mesyuarat Majlis Tanah Negara ke-77. Dan yang keempat ialah program Denai Sungai Kebangsaan. Ini kita menggalakkan masyarakat bukan sahaja membina Denai tetapi juga memeriahkan Denai, mengimarahkan Denai. Dan Denai ini bukan kerajaan yang buat sepenuhnya. Kita hanya membiayai kira-kira 10% sahaja Denai sepanjang 10,000 kilometer insya-Allah. Dan ini telah kita muatkan dan mudah-mudahan dalam bajet 2021 ini jumlah wang diperuntukkan untuk pembinaan Denai Sungai Kebangsaan ini. Ya. Satu usaha yang sangat baik sekali. Terima kasih kita ucapkan Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Cukup baik sekali ulasannya. Dan kita perlu berhenti berehat seketika, Naila. Kembali selepas ini kita nak mengupas mengenai satu hobi yang unik. Berhenti berehat seketika. Bertemu lagi dalam Awani Pagi. Macam saya katakan tadi, ini cerita di selatan tanah air di Nusa Jaya, Johor Bahru, di mana ada seorang individu yang begitu meminati dengan koleksi tamadun Islam sehingga beliau itu sanggup membeli koleksi berkenaan dengan puluhan ribu ringgit dan ada yang harga mencecah jutaan ringgit semata-mata kerana minatnya. Itu merupakan pemilik persendirian koleksi tamadun Islam yang juga merupakan pengarah urusan Manhaj Brothers Sdn Bhd, Dato' Anwar Hassan, yang telah pun memiliki kira-kira 120 koleksi sendiri yang kebanyakannya diperolehi dari negara Arab Saudi, Naila. Ya, dan rasa sayang terhadap kesucian sejarah tamadun Islam anak kelahiran Segamat Johor ini terus menjejaki dan mengumpul pelbagai koleksi khazanah peninggalan Rasulullah dan para sahabat. Ini kesemua artifak koleksi peribadinya dipamerkan di Galeri Anjung Warisan dan Kesenian Islam ataupun Aura Islam di Anjung Neighbourhood Centre, Persiaran Ledang Heights, Nusa Jaya, kira-kira 20 km dari pusat Bandar Raya Johor Bahru. Dan kita nak ikuti laporan mengenai perkongsian dari selatan tanah air ini. Kita saksikan. Baik, terima kasih rakan di Bukit Kewangan. Saya kini berada di Anjung Warisan dan Kesenian Islam ataupun lebih dikenali sebagai Galeri Aura Islam, di mana ia menempatkan kira-kira 120 koleksi Rasulullah SAW dan juga para sahabat baginda. Namun yang menariknya apabila memasuki pintu di galeri ini ialah bau-bauan wangi-wangian yang kita boleh bau seperti di Tanah Suci Mekah. Dan apa yang menariknya, Efi, kalau boleh dapat dilihat sendiri, ialah di belakang saya ini ialah kiswah yang berusia lebih 600 tahun. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai galeri ini ialah bersama saya pengarah urusan Manhaj Brothers Sdn Bhd, Dato' Anwar Hassan. Assalamualaikum Dato', selamat pagi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama Astro Awani. Sebelum tu Dato', ceritakan dulu yang menarik ni. Katanya ini yang paling tertua dalam koleksi Dato' sendiri, betul? Ya, yang pertama sekali saya jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih kepada pihak Wani kerana dapat datang ke Galeri Aura Islam. Okey, jadi untuk menjawab soalan, kiswah yang berada di belakang kita ini merupakan satu-satunya kiswah yang dibuat ketika zaman pemerintahan Abbasiyah, iaitu pada tahun 765 Hijrah. Jadi sehingga ke hari ini usianya sudah melebihi 600 tahun. Okey. Itu berbanding dengan kiswah-kiswah yang lain, kita ada kiswah dari zaman Uthmaniyah dan juga daripada zaman Saudi. Datuk, sebenarnya selain objektif ingin menanam rasa kecintaan kita kepada Rasulullah, apa selain itu objektif yang cuba dibawakan? Kalau kita lihat, ia seperti pameran dakwah yang berunsur kepada pelancongan. Betul Datuk? Jadi mungkin Datuk boleh huraikan sikit. Ya, jadi antara objektif yang kita adakan di sini merupakan sebagai satu produk pelancongan Islamik. Yang mana kalau kita lihat ini semua orang cerita tentang Islamic tourism atau pelancongan Islamik, dan sebelum ini kita lihat banyak pakej-pakej yang dikeluarkan oleh agensi-agensi, tapi kebanyakannya
pelancong Islam itu ditujukan kepada luar negara. Sedangkan kalau kita lihat Islam itu merupakan negara resmi Malaysia dan Malaysia majoritinya adalah penduduk Islam, jadi sepatutnya Malaysia lah yang menjadi sebagai tujuan Islamic tourism yang pertama di dunia. Jadi dengan adanya galeri galeri Aura Islam ini boleh menjadi sebagai satu kunci ataupun turning point untuk kita membawa pelancong-pelancong dari dalam dan juga daripada luar negara untuk menzahirkan bahawa Malaysia merupakan tujuan Islamic tourism. Datuk, kalau boleh kita kongsikan yang istimewa di sini ataupun dalam bahasa anak-anak muda sekarang antara barang-barang yang rare yang menarik perhatian pengunjung di sini apa? Okey, di sini kita ada beberapa segmen. Antaranya kita ada kiswah-kiswah daripada dinding Kaabah, kita ada batu daripada dinding Kaabah, artifak-artifak daripada sahabat-sahabat Nabi, okey. Tetapi yang sering menjadi sebagai hot item adalah artifak-artifak ataupun barang-barang peribadi milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Yang mana untuk artifak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita juga ada dua kategori, yang mana kategori yang pertama merupakan peralatan-peralatan yang pernah digunakan oleh Rasulullah SAW. Contohnya seperti tongkat, selipar, serban. Dan kategori yang kedua adalah kategori daripada tubuh badan Rasulullah SAW sendiri. Contoh seperti janggut, rambut dan darah bekam Rasulullah SAW. Jadi itu antara perkongsian pagi ini yang dapat kami kongsikan daripada Johor, iaitu kira-kira 120 koleksi peribadi baginda Rasulullah dan juga para sahabat baginda. Jadi kita kembali ke Bukit Kewangan. Ya. Terima kasih Erna Lisa Osman, Wakil Esra Awani di Johor. Kita dah saksikan pameran seumpama itu. Maksudnya masyarakat akan boleh dapat melihat dengan lebih dekat bukti tamadun Islam serta sejarah kerajaan Islam dahulu. Dengan itu saja perkongsian di Awani Pagi pada jam ini. Saya Jiji Ahmad. Dan saya Naila Huda. Salam hormat. Bye.